Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah muslimin dan muslimah rahimakumullah. Marilah sama-sama kita mulakan akan pengajian petang kita Tazkirah Syawal dengan kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 صفات الله حيا نعرف وحدانيته حيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته الله وجود قيدا باقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سمعا بصيرا متكلما الله وجود قيدا باقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سمعا بصيرا متكلما حيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته
هيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته الله وجد قيدا باقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سامع بصر كلام قديرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله وجد قيدا باقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سامع بصر كلام قديرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك معرفتك اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada petang hari Ahad ini, tanggal 8 hari bulan Syawal 1441 Hijrah, bersamaan dengan tanggal 31 hari bulan Mei tahun 2020 Masihi. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam sihat walafiat, dipanjangkan umur dalam amal dan ibadat, dibukakan pintu makrifat, ditanamkan iman dan taqwa, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah dan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, pengajian kita Tazkirah Syawal hari ini sudah masuk hari yang ke-7 ya. Alhamdulillah. Jadi kita ni bersyukur pada Allah Ta'ala, dalam masa kita menyambut Syawal pun kita dapat isikan juga dengan pelajaran ilmu yang manfaat. Jadi mudah-mudahan ilmu semua tu menjadi kebekalan dalam hidup kita sampai akhir umur kita sebagai seorang mukmin. Yes, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, semalam kita telah menyelesaikan daripada sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui. Kita sebagai ringkasan, kita telah mengatakan bahawa sifat Allah yang wajib ada 20. 20 ni wajib. Yang lain itu, kalau kita nak katakan ada lagi sifat Allah tu, itu semua tertakluk di bawah 20 ini juga. Ya, dia tak lari ke mana. Dan demikianlah kita telah mengatakan yang wajib bagi Allah Ta'ala tu ialah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Kita dah mengatakan wujud itu iaitu sifat nafsiyah, iaitu sifat Allah, zat Allah. Dan qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamu binafsi, wahdaniyah. 5 sifat ni namanya sifat salbiyah. Salbiyah itu mana yang menafikan segala yang bercanggah dengan sifat Allah. Jadi bila kita kata Allah Ta'ala tu qidam, sudah sedia ada, Allah Ta'ala tu bukan yang baru. Jadi dia menafikan kebaru itu. Dan seterusnya. Dan kita juga telah mengatakan qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. 7 sifat ni namanya sifat ma'ani. Ma'ani tu maknanya yang kita faham, tapi yang tak nampak dengan mata, tak dapat kita pegang dengan tangan. Itulah maknanya ma'ani. Dan itu semua sifat Allah, qudrah, kuasa, iradah, berkehendak, dan seterusnya yang telah kita bahaskan. Dan yang 7 lagi yang terakhir ialah seperti mana kita mengatakan kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Ini adalah merupakan sebagai kelaziman, kemestian daripada sifat ma'ani. Ini yang 7 yang akhir ni namanya ma'nawiyah.
iaitu ma'nawiyah itu apa dia? Iaitu kelazimannya, kemestiannya. Jadi Allah tu ada sifat kudrah dan hal keadaan Allah Ta'ala tu yang berkuasa. Yang kudrah tu yang berkuasa, qadiran. Begitulah seterusnya sampailah ke akhirnya. Itulah dia 7 sifat ma'nawiyah. Jadi keseluruhannya wajib kita ketahui 20 sifat Allah yang wajib dan lawannya iaitu mustahilnya. Mustahil bagi Allah tu ada 20 sifat juga iaitu yang melawani akan 20 yang wajib. Jadi kalau kita kata wujud, wujud tu ada. Jadi mustahil Allah Ta'ala tidak ada. Qidam tu sedia ada. Mustahil Allah Ta'ala itu baru. Ya, jadi itulah seterusnya. Segala yang melawani yang wajib, itulah dia yang mustahil, 20 sifat yang mustahil. Dan kita juga telah mengatakan Allah Ta'ala tu ada satu sifat yang harus. Harus tu maknanya boleh Allah adakan yang mungkin dan boleh Allah tiadakan yang mungkin. Apa tu mungkin? Mungkin tu mana yang boleh diadakan, boleh tak adakan. Terserah kepada Allah. Allah nak jadikan langit boleh. Allah tak mau jadikan langit pun boleh. Allah nak jadikan manusia boleh. Allah tak nak jadikan manusia pun boleh. Terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah dia tuan-tuan keseluruhannya. 20 yang wajib, 20 yang mustahil jadi 40. Dan satu yang harus dah jadi 41. Jadi itulah dia tentang sifat Allah Ta'ala. Dan di sini saya ingin menarik perhatian juga. Kadang-kala kita ni bercampur ramai orang. Ada juga orang yang berfahaman yang lain. Yang mengatakan Allah Ta'ala duduk di atas arash. Allah Ta'ala ada tangan. Allah Ta'ala ada mata. Kamu ni kalau tak percaya kamu kafir kerana ini semua disebut dalam Al-Quran. Memang betul ada disebut dalam Al-Quran. Tetapi dia mempunyai makna dan maksud yang sebetulnya tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebab itulah di sini dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun telah menyebutkan, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Artinya, dialah Allah yang telah turunkan ke atas engkau, iaitu Rasulullah SAW, Al-Quran, minhu ayatun muhkamat, di antaranya ayat-ayat yang jelas. Ayat yang tak perlu lagi dipikir-pikirkan. Apa makna, apa dia, apa tujuan, tak ada. Jelas, sekali sebut saja dah faham. Dan seperti, Qul huwallahu ahad, katakan Allah Ta'ala tu Esa. Nak fikir apa tu Esa, tak payah dah. Allah tu Esa, tak ada yang dua, tak ada tiga. Lam yalid wa lam yulad, tak beranak, tak diberanakkan. Tak payah fikir-fikir lagi dah. Memang Allah Ta'ala tu tidak ada anak dan tidak diberanakkan. Maha suci Allah dari segala yang demikian itu. Itu namanya ayat muhkamat, ayat yang jelas. Hunna ummul kitab, itulah yang menjadi tempat rujukan. Itulah dia jadi ibu panduan kepada sekalian dalam Al-Quran. Jadi ayat-ayat muhkamat ni banyaklah ya. Itu sebagai contoh saja. Dan di antaranya juga wa ukharu, dan antaranya mutasyabihat yang samar. Jadi bila kita kata samar, dia perlu pada rujukan. Sebab tak jelas, dia perlu pada rujukan. Rujukan ke mana? Kepada ayat muhkamat. Ayat yang sudah jelas nyata. Maka dengan sebab itulah di sini pada awal-awal Islam, di mana selepas zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in dalam 300 tahun yang pertama ya, banyak orang-orang Islam kita yang kuat iman kerana mereka baru saja selesai daripada zaman Nabi SAW, zaman sahabat, semuanya kuat-kuat iman. Maknanya apa Allah Ta'ala sebut, sudah, kita jangan banyak cerita, jangan banyak soal, jangan banyak bertanya. Kita pegang, kita terima saja. Jadi tak timbullah masalah perbezaan pendapat, tak ada. Kita terima saja. Tanpa ditafsirkan, tanpa dijelaskan apa maksudnya ayat-ayat ini, tak jelas, tak ada, tak apa. Terima saja. Itulah namanya penyerahan. Iaitu dalam bahasa Arab, tafwid, penyerahan. Serah saja. Bagus tu. Kerana apa? Tak banyak soal. Tak banyak nak cerewet, nak kenapa, nak itu, nak tak ada. Tetapi setelah Islam berkembang luas, sampailah ke negeri luar pada negeri Arab. Sampailah ke negeri India, negeri China, negeri Turkistan, negeri sebelah barat. Jadi banyak orang-orang yang ajam, orang yang non-Arab, yang bukan Arab,
mereka ni tak faham bahasa Arab dengan secara halus. Jadi mereka ini sudah menginterpretasikan, telah menterjemahkan mengikut zahirnya. Jadi bila Allah mengatakan yadullah, tangan Allah, Tuhan Allah pun ada tangan. Jadi dia dah gambarkan macam patung-patung berhala yang dulu mereka sembah. Samalah macam Tuhan kita dulu tu, dia pun ada tangan juga. Kemudian dalam Quran mengatakan Allah Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah Ta'ala tu di atas arash. Tuhan Allah duduk atas arash. Samalah macam Tuhan kita juga. Ada Tuhan dia patung dia tengah duduk, ada patung dia tengah baring. Macam-macam. Jadi untuk supaya menjawab apa yang mereka kita bimbang, kebimbangan yang mereka tu memahamkan Allah Ta'ala tu seperti patung-patung penyembahan mereka yang dahulu, maka bangunlah beberapa para ulama-ulama yang besar, yang alim dalam ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu tafsir dan seterusnya, memberikan huraian dengan memberitahu bahawa ayat ini adalah ayat yang maksudnya tangan itu ialah rahmat Allah. Bukan tangan tu maknanya tangan anggota. Sebab Allah tak menyerupai makhluk. Jadi dengan itu ayat ini maknanya ialah rahmat Allah. Jadi bila kita kata Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah di atas arash, bukan atas tu makna duduk, tapi atas tu makna berkuasa atasnya. Itulah, jadi diberikan dia penerangan, penjelasan. Kenapa? Sebab ayat ini perlu dijelaskan. Itulah namanya takwil. Takwil tu penafsiran lah. Takwil. Jadi begitulah dia ulama-ulama Islam kita telah mempertahankan agama Islam dengan memberikan penjelasan kepada orang-orang yang masih keliru dan tak jelas dan tak faham. Jadi dengan itu menyelamatkan umat ini daripada jatuh kesesatan. Itu wajib, bukan sunat. Wajib menyelamatkan umat. Jadi dengan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua aliran. Aliran yang dinamakan tu tafwid. Tafwid tu mana? Menyerah bulat. Tak ambil tahu, aku tak nak ambil tahulah. Apa Allah kata itu macam tu sudah. Tak mau tanya-tanya apa makna tangan, tak mau nak tanya apa makna Allah ke arash, tak mau tanya. Itu terserah Allah, itu urusan Allah. Kita tak mau nak tahu. Apa Allah sebut itu dia yang tahu, itu terserah dia. Itu tafwid. Itulah dipegang oleh ulama-ulama awal-awal Islam 300 tahun dahulu awal. Tetapi untuk menjelaskan orang yang masih keliru dan bimbang, terutama orang yang bukan Arab, bahkan orang Arab pun yang tak memahami kehalusan bahasa Al-Quran, mereka perlu dijelaskan. Maka dengan itulah namanya takwil. Takwil itu menjelaskan ataupun kita katakan menterjemahkan dan memberikan dia penafsirannya. Dua-dua ini betul, tidak ada salah dalam Islam. Kerana kedua-duanya masih mensucikan Allah. Allah tidak serupa sesuatu pun. Tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan tubuh badan, tak serupa dengan badan, jisim, tak serupa bentuk rupa. Tak ada maha suci Allah dari sekalian itu. Kerana tujuan daripada kita belajar akidah ialah untuk mensucikan Allah daripada segala penyerupaan yang boleh menjatuhkan kita kepada menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, kita berterima kasihlah kepada kita punya para alim-alim ulama kita. Dan itulah dia pegangan ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti dua imam yang hebat, yang agung, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala. Kedua-dua mereka telah kita katakan mempunyai fahaman dan penerangan dan penjelasan yang sama. Walaupun mereka tak pernah bertemu dua mereka ini. Iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari berada di Basrah dan Imam Abu Mansur Maturidi ada di sebelah Asia Tengah. Kedua-dua mereka tak bertemu. Tetapi kedua-dua mereka mempunyai metodologi, cara menerangkan kepada umat bagaimana kita menghadapi ayat-ayat yang samar-samar. Kita dalam Melayu kita pun ada juga bahasa samar. Bila kita mengatakan raja telah membangunkan negara dengan tangannya. Apakah masuk akal raja yang jadi kontraktor nak bangunkan rumah, nak bangunkan apa pula raja jadi kontraktor?
Itu maknanya dengan kuasa dia lah. Dia tangan Tuhan dengan kuasa dia. Itu bahasa kita juga. Begitu juga kita mengatakan raja duduk di atas mahkotanya. Raja duduk atas dia punya mahkota, tron dia pecah lah, penyek lah. Bukan macam tu. Raja duduk atas mahkotanya itu, raja duduk di atas kekuasaannya. Sebab dia kuasa atas negara tu, jadi mahkota tu lambang kepada kebesaran negara, maka dia duduk atasnya, maknanya dia duduk atas kebesaran negara dia, memerintah negaranya. Maha suci Allah. Allah lebih lagi daripada yang demikian itu. Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah contohnya terlebih tinggi lagi. Sebab tu di sini ayat Quran tak boleh kita terjemahkan dengan ikut fikiran kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah bersabda, "Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesiapa yang tafsirkan Quran dengan hanya fikiran dia, maka siapkan dia dalam tempat duduk di dalam neraka. Dan banyak juga dalam ayat Quran tu yang di mana mempunyai perkataan samar-samar yang kita sendiri semua terima untuk diterjemahkan dengan maksud yang lain. Umpamanya Allah mengatakan wa anzalnal hadida, kami turunkan besi. Apakah Allah turunkan besi pada langit? Matilah orang. Maksudnya di sini Allah menjadikan besi yang di mana telah dikeluarkan oleh manusia daripada bumi untuk memanfaatkan oleh manusia. Semua orang terima. Maupun orang yang faham bahasa Arab, yang tak faham bahasa Arab, bukan besi turun daripada langit. Begitulah dia. Dan demikian juga Allah SWT mengatakan, Inna nasinakum, kami telah lupakan kamu. Kenapa? Kerana manusia yang derhaka pada Allah Ta'ala, di masa dalam hidup dunia dia, mereka tu tidak ikut kehendak Allah. Mereka melanggar perintah Allah, tak pedulikan ayat-ayat Allah. Maka apabila mereka dibangkitkan di akhirat, maka Allah Ta'ala lupakan mereka. Jadi mereka pun berkata, iaitu apabila waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Iaitu mereka berkata, orang-orang yang telah pun mengingkari, melupakan akan mengingati Allah Ta'ala, akan dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Dan mereka berkata, ya Tuhan, dulu kami celik, kenapa kami dibangkitkan buta? Allah Ta'ala mengatakan, atatka ayatuna fanasitaha kadzalika al-yawma tunsa. Telah datang kepada kamu pada masa hidup kamu ayat-ayat kami yang dibacakan kepada kamu, perintah-perintah kami, tapi kamu buat tak peduli, maka hari ini kami lupakan kamu. Apakah kita boleh kata Allah lupa? Mana boleh? Lupa ni sifat lemah. Dan Allah Ta'ala sendiri mengatakan, La ta'khudh sinatun wala naum. Allah Ta'ala tidak mengantuk dan tidak pula dia tertidur. Allah Ta'ala sendiri mengatakan, Wa ma rabbuka nasiya. Tidaklah Tuhan kamu itu pelupa. Jadi Allah sendiri menafikan. Kenapa sini Allah Ta'ala sebut Allah lupa? Bukan makna lupa tu lupa, tapi makna lupa tu dibiarkan dia, ditinggalkan dia dengan padan muka dia, dibangkitkan dia dalam kiamat dalam keadaan buta kerana dulu dekat dunia dia tidak mau ikut perintah Allah, bahkan dia mau menepikan perintah Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, alhamdulillah pegangan kita Ahlus Sunnah Jemaah yang telah dibawa oleh alim-alim ulama kita sampai ke timur kita Nusantara ini sudah ada. Bukan kata baru, bahkan daripada awal Islam datang ke sebelah timur kita. Lebih daripada 700, 800, ada yang kata lebih daripada 1000 tahun yang dahulu. Alhamdulillah. Cuma akhir-akhir ini saja kita pun faham juga banyak orang-orang yang terpesong, yang memahami dengan fahaman yang dinamakan mereka itu fahaman mujassimah, menjisimkan Allah. Allah ada tangan, Allah ada mata, Allah ada muka. Jadi seolah-olah macam Allah Ta'ala itu seperti bentuk makhluk. Maha suci Allah yang demikian itu. Tetapi kita syukur pada Allah, majoriti umat Islam masih lagi berpegang pada pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang pada akidah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Ini dua imam ini ialah dua imam dalam akidah Ahlus Sunnah Jamaah.
kita ni ada berbeza sikit ataupun ada pecahannya. Iaitu kalau dalam bahagian akidah, imam kita ialah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Itulah dia dua imam kita. Dalam fikih, kita ada 4 imam. Iaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hanbali rahimahumullah. Semoga Allah merahmati kesemua mereka. Dalam bidang tasawuf, kita ada ramai imam. Cuma yang paling besar ialah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dan Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrul aziz. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ini saya terangkan ni kenapa, kerana kadang-kadang kita pun tak faham. Awak ni Ahlus Sunnah Jamaah. Ya, saya Ahlus Sunnah. Awak ni pegang akidah ni ikut imam mana? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bahagian fikih. Saya Imam Syafi'i. Tak, itu bahagian fikih. Dalam bahagian akidah, Imam Abu Hasan Asy'ari atau Imam Abu Mansur Maturidi. Kedua ini sama metodologinya, caranya. Baiklah tuan-tuan, membuktikan kebenaran pegangan Ahlus Sunnah Jamaah ini, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita, iaitu akan dibuka kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel yang terletak di sebelah timur daripada kita katakan kerajaan Roman Byzantine. Iaitu kota ini akan dibuka oleh raja yang baik, oleh tentera yang baik, oleh rakyat yang baik. Jadi ini siapa yang buka kota ini atau menakluki kota ini, berkuasa atasnya, kerana kota ini dikuasai oleh orang-orang Kristian Eropah Timur. Maka Nabi memberikan berita gembira akan berkuasa atas kota ini oleh seorang raja yang baik, tentera yang baik dan demikian juga rakyat yang baik. Jadi pada masa lepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada antara sahabat yang cuba nak pergi ke sana untuk memerangi dan menguasai kota Konstantinopel, tapi tak berjaya dan bermakam di sana juga, iaitu seperti Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau adalah seorang sahabat yang ulung dan yang agung, yang di mana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, pada hari pertama Nabi sampai di Madinah, Nabi bermalam di rumahnya. Masya-Allah. Itulah Abu Ayyub Ansari. Sampai sekarang pun siapa-siapa pergi ke Istanbul akan mendapat ziarah ke makamnya. Dan demikianlah raja demi raja, khalifah demi khalifah cuba berusaha untuk menakluki kota Konstantinopel, tapi tak berjaya. Sehinggalah sampai pada seorang raja pada zaman Ottoman Empire, Daulah Osmaniyah, Ottoman Empire, yang di mana seorang khalifah yang bernama iaitu Muhammad. Muhammad ini seorang raja khalifah yang wara', yang taat kepada Allah Ta'ala. Dia berpegang pada mazhab, iaitu mazhab Hanafi, dan dia berpegang kepada tariqah Naqsyabandi, dan dia juga berpegang kepada akidah Abu Hasan Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga-tiga ini adalah merupakan pegangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam fikih dan dalam akidah dan juga dalam tasawuf. Maka dia telah berjaya menakluki kota Konstantinopel. Dia telah berjaya menjadikan gereja yang paling besar di kota itu, yang menjadikan masjid. Itulah Saint Sophia pada asalnya, dan dijadikan masjid. Itulah masjid yang pertama di atas bumi Istanbul. Asalnya Konstantinopel, maka ditukarkan namanya oleh Muhammad Al-Fatih menjadi Istanbul. Istanbul ni sebenarnya bukan nama asalnya. Nama asalnya ialah Islambul. Islam tu mana? Islam, agama Islam. Bol tu mana? Port, ataupun kita kata pelabuhan, kerana dia terletak di tepi perairan antara benua Eropah dengan benuanya Asia. Maka tetapi orang-orang barat, mereka tak suka nama Islam dalam peta benua Eropah. Jadi bila mereka dapat menakluki dan menjatuhkan kerajaan Osmaniyah, mereka tukarkan nama Islambul menjadi Istanbul. Dan kemudian datang pula orang Melayu kita, tukarkan pula Istanbul menjadi Isketambola. Isketambola. Itu faham je lah ya. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi Allah SWT tunjukkan kepada kita
Apa yang Nabi sebut akan ditakluki oleh seorang raja yang baik, oleh tentera yang baik dan rakyat yang baik. Dan benarlah mereka orang baik. Kenapa? Kerana mereka berpegang pada pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berakidah dengan akidah Abu Hasan Asy'ari ataupun Imam Abu Mansur Maturidi. Dan berfikir dengan fikir mazhab Hanafi, salah satu pada 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bertarikah. Tarikah itu amalan tasawuf. Dan berpegang pada tarikah Naqsyabandi. Jadi inilah dia kebenarannya. Nak menunjukkan kepada kita bahawa pegangan kita Ahlus Sunnah Jamaah tidaklah pegangan yang menyeleweng, bahkan dia adalah pegangan yang benar, yang mewarisi daripada sahabat-sahabat Nabi SAW sampai kepada Rasulullah SAW. Dan satu lagi bukti nak menunjukkan benarnya pegangan kita Ahlus Sunnah Jamaah ialah di mana seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an, beliau telah bertanya pada Nabi SAW. Beliau ni kalau tanya semua benda pelik-pelik. Memang dia satu sahabat yang istimewa, yang pintar dan mempunyai fahaman yang dalam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, sekarang ni Islam sedang naik. Alhamdulillah lah, Islam sedang berkembang, naik. Banyak orang masuk Islam. Apakah akan datang Islam ni akan jatuh?" Nabi kata, "Ya, dia akan jatuh." Jadi dia pun terasa terkejut juga. Dan apakah nanti Islam akan naik lagi? Ya, Islam akan naik lagi. Ini dah kali kedua naik. Apakah Islam akan jatuh lepas tu kali kedua? Ya, Islam akan jatuh lagi. Alamak, 2 kali jatuh, 2 kali naik, 2 kali jatuh. Lepas tu Islam akan naik lagi kah ya Rasulullah? Nabi kata, ya, Islam akan naik pula kali ketiga. Dan selepas tu kiamat. Habislah. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok dalam sejarah. Islam naik kali pertama zaman Nabi SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in. Islam berkembang daripada Mekah, Madinah, sampailah kepada kita kata perbatasan negeri India, China, sampailah kita katakan Turki, sampai ke sebelah barat pula, ke utara negeri Afrika, sampai ke Morocco. Masya Allah, Islam berkembang luas. Mungkin dari 1/3 dunia ni sudah dalam kawasan kuasa Islam. Tetapi Islam akan jatuh. Dan bila jatuh? Dah jatuh dah. Pada masa selepas 400 tahun Islam berkembang, maka jatuhlah Islam di tangan orang Kristian, iaitu yang menakluki bumi Palestin dan sekaligus Baitul Maqdis. Apabila Baitul Maqdis dikepung oleh bala tentera Crusaders, Salibiyin, mereka yang berfahaman agama Nasrani telah mengepung Baitul Maqdis, dan mereka telah mengepungnya dengan 20,000 bala tentera, dan kemudian mereka menawan kota Baitul Maqdis, dan kemudian membunuh semua orang Islam dalam Baitul Maqdis. Sebanyak 70,000 orang Islam mati dibunuh. Dan kemudian mereka memerintah di bumi Palestin, termasuk Baitul Maqdis, selama 89 tahun. 89 tahun. Tapi selepas itu, siapakah yang memerdekakan Baitul Maqdis, yang memerdekakan bumi Palestin? Itulah dia Khalifah Islam Salahuddin Ayyubi. Allahu Akbar. Salahuddin Ayyubi. Dia berbahasa Kurdi, Kurdistan. Bukan asal Arab, tidak. Tapi dialah orang yang bersemangat Islam. Yang di mana dia telah mengumpulkan bala tentera dan mengambil kembali Baitul Maqdis dan seluruh bumi Palestin, dan dihalau orang-orang Nasrani balik ke Eropah. Maka Salahuddin Ayyubi, yang Nabi SAW sebut Islam akan bangkit lagi kali yang kedua. Itulah dia pemerintah Islam kita. Dan apakah pegangan dia? Daripada segi akidah, dia pegang pada Imam Abu Hasan Asy'ari. Daripada segi fikih, dia pegang pada fahaman fikih Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan daripada tarekah, dia beramal dengan amalan tarekah. Jadi kalau kita lihat, cukup betul lah pegangan dia itu. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala beri kemenangan kepadanya. Maka dengan sebab itulah kita tak ada ragu-ragu lagi. Memang benarlah apa yang telah dibawa oleh ulama-ulama kita ke sebelah timur kita. Syukur pada Allah, kita berpegang pada pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tak perlu bimbang dan tak perlu khawatir. Ada orang kata, "Ustaz, ni kita kalau pegang fahaman ini, kita telah meninggalkan Quran." Kita kata, "Aku tak pandai dalam Quran." Tetapi yang pandai alim-alim ulama kita. Alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Asy'ari, dan juga fikih 4 mazhab,
bukan 1 orang, bukan 100 orang, bukan 1000 orang, bahkan ratusan, bukan jutaan ulama-ulama daripada hafiz Quran, daripada bahasa Arab, daripada bahasa tarikh, daripada segi fikih, daripada segi hadis, daripada segi tafsir. Masya Allah, ilmu yang meluas semuanya. Hampir 99% daripada kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi gambarkan tuan-tuan dan puan-puan, apakah mungkin begitu ramainya majoriti ulama-ulama yang hebat-hebat semuanya sepakat atas kesesatan? Tak mungkin. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri jaminan, la yajtami ummati ala dhalal. Umat aku tak akan sepakat atas kesesatan. Allah tetap pelihara umat ini kerana inilah umat yang terakhir. Lepas ini dah tak ada lagi dan akan berlaku kiamat. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi kita dah sebut tadi kali kedua Islam bangkit dan Islam akan jatuh lagi. Bila jatuh tu? Sekarang tengah jatuh ni. Islam dipandang hina, Islam dipandang rendah, Islam tak dipedulikan, bahkan dianiaya orang Islam. Di mana-mana kita nampak dan lihat dengan mata kita, umat Islam dizalimi, dianiaya. Tapi itu akan berakhir dengan kebangkitan Islam yang ketiga. Kebangkitan Islam ketiga itu bila? Apabila bangkitnya Imam Mahdi. Imam Mahdi dan Nabi Isa yang akan memerintah dunia ini, menjatuhkan semua kerajaan-kerajaan yang lain, kerana itulah dijanji Allah Ta'ala atas lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Selepas pada zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa akan berlakulah kiamat dan akhirnya hancurlah dunia ini dan habislah semua sejarah dunia. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi dengan itu kita para jemaah sekalian tak perlu kita bimbang dan khawatir mengenai pegangan kita. Kita yakin confirm. Tapi kita kerana kita bukan ulama, kita pun bukan pandai. Ada orang nak ajak berdebat, kita tinggalkanlah. Ya, kau debat dengan ustaz lah, kau debat dengan ulama. Aku ni bukan pandai. Ya, kalau dah pandai kau berdebat. Maaf tuan-tuan, orang-orang yang nak berdebat ni pun kadang-kala ilmu tu tak seberapa. Dia pakai Quran pun Quran terjemahan saja, dia pun tak faham bahasa Arab. Kadang-kadang dia pun keliru juga dalam hadis. Nak suruh baca hadis pun tongan terbalik juga. Nak baca riwayat hadis sanad daripada sipulan-sipulan pun tak hafal juga. Tapi Masya Allah hebatnya macam betul lah dia. Kita semua orang Islam sudah sesat. Kita buat maulid ni sesat. Kita baca tahlil ini sesat. Kita pergi ke kubur ziarah alim ulama. Wa makam wali-wali ini semua sudah syirik. Macam-macam lah tuduhan mereka. Tapi tak apalah. Kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah bagi mereka hidayat dan juga kepada kita juga hidayat. Ya tuan-tuan, jadi di sini kita boleh kita kata kita dah selesai daripada membicarakan tentang mengenal kepada Allah secara syariat. Mengenal pada Allah ni bukan cukup dengan syariat saja. Dia ada juga dengan hakikat. Hakikat tu apa dia ustaz? Itu kita kena dengan berguru mursyid, dengan kita beramal amalan tariqah, dengan amalan-amalan zikrullah, amalan-amalan yang membersihkan hati. Ini kita cuma teori saja, tapi rohani kita tu perlu dibersihkan juga. Itulah namanya ma'rifat pada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Itu kita kena ikutilah ya, amalan-amalan zikrullah yang sudah pun ditunjukkan oleh Nabi kita, oleh sahabat-sahabat, oleh alim-alim ulama kita. Itu nanti dalam bahagian yang lain akan kita sebutkan kemudian. Ya tuan-tuan dan puan-puan, selebih daripada itu kita juga ada lagi. Bukan selesai lagi kita punya pengajian ni. Kita ada juga mengenal kepada Rasul. Rasul-Rasul Allah Ta'ala yang wajib kita kenali. Jadi insya-Allah pengajian kita menyambung lagi dalam bab akidah ini, iaitu mengenal berasul. Kita kena ingat, rukun iman ada 6 perkara. Apa dia 6 perkara? Beriman kepada Allah, beriman pada Rasul-Rasulnya, beriman pada kitab-kitabnya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman pada hari kiamat, berlakunya kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar, yang baik dan buruk semua datang daripada Allah Ta'ala. Itu 6 rukun iman. Salah satu daripada rukun iman ni kalau kita gagal atau jatuh ataupun salah, na'udzubillah, gugurlah iman kita. Itulah sebab namanya ilmu ini ilmu fardu ain. Fardu tu wajib, ain tu mana setiap orang. Bukan kata kita tak apalah kita ikut ustaz cakap. Tidak, mesti kau tahu apa ustaz cakap. Nanti besok orang lain datang bawa kata-kata agama yang lain lagi betul, ini kefahaman yang lebih betul, akhir kita ikut, kita dah jadi sesat. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu ilmu fardu ain ni bukan boleh kita kata main ikut-ikut saja, tak ada. Kita wajib belajar. Al ilmu bita'allum. Nabi kata ilmu tu dipelajari.
Ada soalan yang saya terima, di mana soalan itu meminta kepada saya menjawab, apakah sebenarnya iaitu makna ghaflah. Ghaflah tu makna lalai dalam solat. Jadi dia bimbanglah apakah makna lalai itu, sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang sembahyang yang dalam sembahyang dia tu lalai. Itu memanglah ya, sebenarnya masalah lalai ini satu perkara musibah besar kepada kita. Ya, kita semayang nampak orang tengok, wah dia ni baca bagus, wah rukuk sujud bagus. Tapi hati kita tak ingat pada Allah. Lalai kita. Jadi alim-alim ulama' mempunyai macam tafsiran. Maksud daripada lalai dari dalam solat itu ialah antaranya menafsirkan lalai daripada mengerjakan pada waktunya. Disuka lambat-lambatkan waktunya. Kadang-kadang terlepas waktu, tak kisah saja. Ini termasuk orang lalai, jaga. Ini neraka wail untuk mereka. Na'udzubillah min zalik. Ada juga yang menafsirkan iaitu lalai daripada apa yang mereka ucapkan dalam salat. Mereka berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada Engkau kami sembah. Tapi di luar salat dia melakukan perkara yang haram yang tak diridai Allah. Lalai dia daripada janji dia. Ada juga yang menafsirkan lalai dia di dalam dia solat dia. Dia lalai, dia Allah Akbar, tapi lepas tu ingat rumah, ingat kerja, ingat kawan, ingat macam-macam. Itu semua daripada tafsiran-tafsiran ulama. Jadi di sini kita wajib berusaha untuk mendapatkan khusyuk dalam salat kita. Ini telah saya ulaskan pada awal-awal kita punya kuliah kita, pada awal sebelum masuk Ramadan, tentang salat khusyuk, dan juga pada awal Ramadan. InsyaAllah kalau ada masa kita akan ulang lagi. Jadi itulah maksudnya. Dan ada juga yang meminta doa tentang doa untuk ibu bapa dan doa untuk datuk nenek semua. Sebenarnya dalam kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, daya dal tu baris atas, wali walidayya, ya Allah ampunkan aku dan kedua ibu bapaku. Daya tu mana? Dua ibu bapaku. Tapi kalau kita nak doakan untuk semua datuk nenek kita sampai ke atas, maka kita baca Rabbighfirli wali walidi, wali walidiyya. Baris bawah. Ya, dia. Kalau sekira baris atas, daya untuk dua ibu bapa kita. Kalau dia, makna kepada sekalian datuk nenek kita sampailah ke atasnya. Itu tuan-tuannya bezanya sikit. Baris atas dengan baris bawah. Jadi kalau kita nak doakan untuk datuk nenek kita, Rabbighfirli wali walidiyya warhamhum, warhamhum, ya, dan doakan untuk mereka juga, semua mereka dapat rahmat. Tapi kalau untuk dua mak bapak kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi itulah saja tuan-tuan dan puan-puan untuk pengajian kita pada petang ini, insya-Allah. Kita akan masuk besok dalam bab mengenal berasul-rasul, sifatnya wajib bagi mereka dan yang mustahil dan yang harus. Dan kemudian kita akan berpindah pula pada hari Senin insya-Allah, iaitu pengajian menghalusi solat. Kita akan pergi juga bab fikih. Jadi pengajian kita Tazkirah Syawal ini daripada hari ini terus sampai besok Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. So one whole week ni kita continue petang pukul 5.30 petang. Tapi nanti pada hari Senin depan, bermula daripada 8 hari bulan, saya akan stop untuk petang ini sehinggalah hari Ahad dengan Sabtu saja akan saya adakan. Kenapa Ustaz nak stop pula? Sebab orang pun dah ada banyak masuk kerja balik, ya. Ini hari Senin ini pun dah habis circuit breaker untuk Singapura. Untuk Malaysia mungkin ada lagi lockdown. Tetapi untuk Singapura ni, ini hari Senin dah habis. Tapi tak semua orang masuk office. Ada yang boleh pergi ke office, ada masih tak boleh lagi. Jadi kita teruskan lagi. Tapi pada hari minggu depan lagi, pertengahan jauh, kita pun tak tahu apa akan jadi. Apakah diteruskan lagi ataupun dibebaskan lagi banyak. Allahu alam. Kita tunggu sajalah berita. Tapi pengajian kita buat masa ini, sepanjang seminggu lagi ini, akan kita teruskan pada jam 5.30 petang, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk petang ini. Saya minta maaf banyak-banyak dalam penyampaian saya ini. Mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar itu semua datang daripada Allah. Yang salah silap itu adalah kelemahan saya, kebodohan saya, kebebalan saya. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak. Para jemaah sekalian, maafkan saya ke tidak? Terima kasih banyak-banyak.
Jadi dengan itu saya akhiri dengan ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah dengan berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatilah majlis ilmu kami pada petang ini. Jadikanlah ia satu majlis yang ikhlas mencari keridaan-Mu, bukan kerana riya, ujub atau menunjuk-nunjuk. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Kau beri kepada kami ilmu yang manfaat, yang menjadi bekalan dalam hidup kami sampai akhir umur kami. Janganlah Kau matikan seseorang kami melainkan di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, peliharalah diri kami, anak isteri kami, anak cucu kami, zuriat kami, keluarga kami, masyarakat kami daripada diselewengkan dengan fahaman-fahaman yang sesat, dan dia jauhkan mereka daripada bertukar agama kepada agama yang lain. Ya Allah, kekalkanlah kami semua di atas pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di atas agama Islam yang benar, dan kepada mereka yang berfahaman-fahaman yang lain, Kau berikanlah mereka taufik dan hidayat untuk mereka kembali kepada pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terimalah doa kami, bangkitkanlah kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, adik-beradik kami, keluarga kami semua mendapat barakah dan syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat minuman air telaga Kausar dari tangan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat menatap wajah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu pada Nabi kami sayang Nabi kami. Ya Allah, izinkanlah kami dapat menghadap wajah Nabi yang mulia. Ya Allah, ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.